Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. InsyaAllah pada tengah hari ini kita akan menyambung lagi kuliah, ya, pengajian tafsir Al-Quranul Karim. Merupakan kuliah bulanan kita, insyaAllah. Dan sambungan pada tengah hari ini atau pada hari ini, iaitu ayat yang ke-65, ya, surah Yusuf ayat 65. Muka surat 243. Ayat 65 muka surat 243. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walamma fatahu mata'ahum wajadu bida'atahum ruddat ilayhim. Qalu ya abana ma nabghi hadhihi bida'atuna ruddat ilayna. ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. Sambungan, ya, ayat 65 ni merupakan sambungan kisah Nabi Yusuf, yang mana kita maklum kisah Nabi Yusuf ni merupakan kisah yang paling, kita kata paling sempurna dari sudut susunan, ya, susunan jalan cerita tu, ya. Dan surah Yusuf itu merangkumi keseluruhan kandungannya tentang kisah Nabi Yusuf AS. Tidak sama dengan surah-surah yang lain. Kisah-kisah Nabi yang Allah Ta'ala cerita dalam surah-surah yang lain itu bercampur lah, kira, ya, bercampur. Nabi-Nabi, ya, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Lut, ya. Adapun surah Yusuf, istimewa surah Yusuf sebab kandungan, keseluruhan kandungan itu cerita tentang Nabi Yusuf AS. Jadi kita dapati kisah Nabi Yusuf yang terdapat dalam Quran ni merupakan di antara kisah yang panjang lah. Allah Subhanahu Wa Taala cerita panjang tu dari sudut jalan cerita tu bersambung lah, daripada awal sampai akhir. Jadi dalam kuliah pada bulan lepas, ya, kuliah sebelum ni, kisah yang telah kita baca sebelum ni, iaitu di mana abang-abang Yusuf, ya, 10 orang abang-abang Yusuf ni telah memujuk ayah mereka. Ni yang telah memujuk ayah mereka untuk melepaskan Bunyamin, ya,
melepaskan Bunyamin untuk mendapatkan gandum untuk kedatangan mereka kali yang kedua. Ya. Maksudnya apabila mereka nak mengambil gandum ya di Mesir, kedatangan mereka kali yang kedua untuk mengambil gandum di Mesir, syarat utama mereka, syarat utama yang dikenakan oleh menteri iaitu apa dia? Bunyamin. Maksudnya mereka mesti membawa Bunyamin untuk mendapatkan bekalan gandum. Kalau sekiranya Bunyamin itu tidak dibawa, ya, fa illam ta'tuni bihi fala kayla lakum 'indi wala taqrabun, ya, kata Nabi Yusuf sebelum ni. Kalau sekiranya kamu tidak membawa datang Bunyamin, fala kayla lakum 'indi, maka tidak ada sukatan gandum untuk kamu semua. Tidak ada dah. Ni mana tak dapatlah, merayu ke, dia bukan duit kita kata, atau bukan barang pertukaran. Ya, tetapi syarat utama untuk mendapatkan gandum kedatangan kali kedua iaitu Bunyamin. Dan perkara ini didengari sendiri oleh Abang Yusuf. Syarat yang diletakkan oleh Yusuf sebagai menteri di Mesir ketika itu didengari oleh mereka. Nabi Yaqub tidak dengar, Nabi Yaqub tidak tahu apa cerita yang berlaku ketika peristiwa sebelum ni. Jadi apabila mereka kemukakan syarat ni kepada ayah mereka, tentu sekali Nabi Yaqub tidak bagi. Kita sudah baca dah sebelum ni. Ni mereka pujuk, maksudnya mereka bagi tahu kepada ayah mereka, ya, untuk bawa Bunyamin kedatangan kali yang kedua ni, ayah mereka tidak bagi. Dia qala hal amanukum alaihi illa kama amintukum ala akhihi min qabl, apakah patut aku ni percaya kepada kamu sebagaimana aku telah percaya kepada kamu, ya, tentang Yusuf dulu. Dulu dengan sebab aku percaya kepada kamu nak bawa Yusuf ni, aku telah lepaskan Yusuf sekali, aku telah kehilangan Yusuf. Sekarang ni apakah patut aku percaya kepada kamu sebagaimana aku telah percaya pada Yusuf sebelum ni? Kan? Mana apakah patut aku percaya kamu nak bawa ni Bunyamin, janji nak jaga dia, dulu kamu pernah kata seperti ini, aku percaya. Ya. Jadi kira-kiranya Nabi Yaqub tak bagilah. Nabi Yaqub tak bagi. Pada peringkat awal tu Nabi Yaqub tidak bagi. Ni Nabi Yaqub tidak bagi, kita sudah maklum dah. Sebab mereka tidak percaya kepada anak mereka. Di atas peristiwa yang pengalaman Nabi Yaqub sebelum ni dengan anak-anak dia sebelum ni. Jadi menyebabkan kita tak percaya dah lah. Itu di antara sebab lah, di antara sebab. Dan juga kebimbangan Yusuf, kebimbangan Nabi Yaqub. Nabi Yaqub tidak percaya itu kerana kebimbangan dia ni, kalau sekiranya dibawa Bunyamin ke Mesir, apa yang akan berlaku di Mesir? Apa yang akan berlaku di Mesir? Ditangkap ke? Dipenjara ke? Kita kata diculik ke dan sebagainya. Itu bimbang lah, Nabi Yaqub bimbang. Sebab Nabi Yaqub tidak tahu situasi di Mesir. Nabi Yaqub tidak kenal menteri di Mesir. Tidak tahu tentang pemerintahan ataupun ya, bentuk-bentuk pemerintahan kerajaan Mesir ketika itu. Tak apalah. Lalu selepas tu apa berlaku? Mereka bukalah guni mereka tu, guni yang telah mereka ya, ambil gandum lah. Sebelum tu mereka tidak buka lagi. Kemudian tu lepas mereka kata, bila mereka balik, mereka terus cerita kepada ayah mereka, kepada Nabi Yaqub tu lah, ya, tentang syarat yang dikenakan oleh menteri, yakni Yusuf, kepada mereka ketika itu. Ya. Barulah mereka buka. Ni ayat 65, mereka buka guni gandum yang telah mereka bawa balik. Ya. Dalam kedatangan kali yang pertama lah. Jadi bila mereka pergi ke Mesir kali pertama tu, mereka bawa balik gandum yang sempurna lah, sukatan dia tu sempurna tu dengan arti kata penuh gandum tersebut diberikan oleh menteri kepada mereka. Hal keadaan tidak diambil satu sen pun. Ya, tidak diambil pun duit daripada mereka tersebut. Ya. Maksudnya kita sudah sebut dah sebelum ni, Yusuf AS telah memberi percuma kepada mereka. Nabi Yusuf telah memberi percuma gandum tersebut kepada mereka, dengan memulangkan barang-barang pertukaran itu kepada mereka sendiri. Cuma mereka tidak sedar apa yang dilakukan oleh menteri ketika itu. Mereka tidak sedar. Bila mereka sedar, apabila dibuka guni tersebut. Jadi Allah Subhanahu wa taala cerita, walamma fatahu mata'ahum, apabila mereka membuka, ya, mata'ahum,
guni yang mereka bawa untuk mengisi gandum tersebut, wajadu bida'atahum ruddat ilaihim, mereka telah mendapati barang-barang yang telah mereka bawa diberikan kepada menteri untuk ditukar dengan gandum itu dipulangkan kepada mereka. Sebab dalam peristiwa sebelum ni kita sudah baca dah, Nabi Yusuf alaihissalam telah meletakkan barang-barang yang mereka ambil daripada abang-abang, barang-barang yang Nabi Yusuf ambil daripada abang-abang dia ini, diletakkan kembali dalam guni tersebut. Hal keadaan mereka tidak sedar lah. Dan Nabi Yusuf AS ganti dengan duit dia, gaji dia. Maknanya Nabi Yusuf AS beli dengan duit dia sendiri gandum tersebut, bayar kepada kerajaan, dan dia pulangkan kembali. Kenapa dia buat sedemikian? Kita sudah sebut dah sebelum ni. Kita sudah sebut dah dalam kuliah sebelum ni. Jadi mereka, bila mereka buka tu, mereka dapati barang-barang mereka tu dipulangkan kepada mereka. Sukalah mereka. Sebab apa? Sebab gandum dapat penuh, barang tidak diambil. Yang kita sebut sebagai percuma lah. Maksudnya diberikan secara percuma. Jadi perkara yang diberikan percuma ni menjadikan ramai manusia ni sukalah. Kan? Suka duit percuma. Orang bagi duit percuma, bagi makanan percuma. Contoh tu makanan yang surau sediakan. Tidakkah suka kita kan? Kan? Kuliah Zuhur, di samping dengan kuliah dapat makanan pula. Ada sebahagian tu dia datang surau tu untuk ambil makanannya dengan kuliah tu sampingan. Ada juga kan? Ada juga, tapi tak apalah, yang penting dengan kuliah. Makanan pun dapat juga. Mana percuma, dapat percuma tu. Itu satu perkara yang menggembirakan. Walaupun sedikit. Walaupun sedikit, ya. Sesuatu perkara yang percuma tu adalah satu yang menggembirakan kita. Ya, makan percuma, tidak sedap pun tak apa, tapi kita suka. Kenapa? Sebab percuma. Percuma. Itu nak bagi tahu percuma ni sesuatu yang menggembirakan kita. Jadi mereka pun gembiralah ketika itu sebab mereka dapat gandum. Ya, gandum percuma. Bukan satu guni, semua tu dapat. Kalau kita kata 10 guni, mereka datang dengan 10 guni. Kita kata dengan 10 muatan muatan dengan 10 ekor unta, muatan dengan 10 ekor unta, kita kata. Kita tidak kata guni lah. Kita kata muatan, kalau kata unta 10 ekor tu dengan muatan 10 ekor unta. Mungkin seekor unta tu 2-3 guni. Kalau seekor unta tu 2-3 guni, kalau 10 ekor unta kan 30 guni. Hakikat sebenar tu kita tidak tahulah berapa guni semuanya. Tetapi kalau kita tengok dalam ayat sebelum ni, memang Nabi Yusuf memberikan kepada mereka gandum tu penuh guni lah, kiranya penuh guni. Penuh, dia sempurnakan sukatan gandum tersebut. Tapi dengan percuma. Mereka suka ketika itu. Lalu mereka berkata kepada ayah mereka, mereka tunjuklah kepada ayah mereka. Tunjuk, panggil ayah mereka, tengok ni. Kata mereka, ya abana, wahai ayah, mana beri, apa lagi yang kita kendaki? Mana beri ni, apa lagi yang kita kendaki? Kan? Ini bahasa dari sudut bahasa percakapan lah. Kalau bahasa kita ni, kita kata macam mana? Kita nak apa lagi? Kan? Nak apa lagi? Kerajaan dah bagi segala-galanya kepada kita, contohnya. Ni duit STR baru masuk pula ni kan. Kan? Tuan-tuan tak dapat lah sebab kaya kan. Saja dapat. Dapat tu menunjukkan kita ni golongan B40, kita dapat lah. Kan? Maknanya bagi jadi kalau kita kata apa lagi yang kita nak dah, kerajaan bagi tu, kerajaan sedia tu, kerajaan sedia ni, contoh lah kan. Ini nak menunjukkan kebaikan ni. Lafaz ni pertama, makna beri ni di sini maknanya lafaz kegembiraan. Kegembiraan sebab mereka dapat gandum tu dengan cara percuma. Jadi makna begitu kalau kita terjemah dengan bahasa kita ni, jadi apa lagi yang kita nak? Maknanya kerajaan Mesir, menteri tu telah bagi percuma gandum kepada kita. Dia tidak ambil pun barang-barang dagangan kita ni. Jadi ayat ni, sebab itulah kalau kita baca dalam ayat sebelum ni kan, ayat 62 sebelum ni, wa qala li fityanihi ja'alu bida'atahum fi rihalihim la'allahum ya'rifunha idza qalabu ila ahlihim la'allahum yarji'un. Itu di antara sebab kenapa Nabi Yusuf alaihissalam
yang memberikan percuma kepada abang-abang dia gandum tersebut, ya. Maknanya dia bagi tahulah kan, supaya mereka ni apabila balik nanti mereka akan tahu kebaikan yang kita buat ni. Kan, dan bila tahu maka mudahlah, dengan maksud mudah untuk mereka kembali. Jadi itu kebijaksanaan Nabi Yusuf. Apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf ni adalah daripada kebijaksanaan dia. Dia merupakan seorang menteri yang bijak. Kan, saya dah bagi tahu dah sebenarnya. Kalaulah Nabi Yusuf AS ambil barang-barang pertukaran tersebut, ya, akan datang ni mungkin mengalami kesukaran untuk, ya, mereka kembali ke Mesir dalam keadaan 11 orang. Kan? Ketika kedatangan kali pertama 10 orang. Kalau kedatangan kedua ni nak bawa Bunyamin jadi 11 orang. Dalam keadaan kita kata duit dah berkurang dah. Kan? Jadi kebijaksanaan Nabi Yusuf pulangkan balik. Kita sebut duit lah, sebab sebut pertukaran barang ni agak keliru, agak payah sikit kita nak faham ni. Jadi kita sebut duit, walaupun makna duit yang kita maksudkan di sini iaitu barang pertukaran. Cuma nak mudah kita faham. Jadi sebab kita tahu zaman ni kalau kita kata zaman yang pernah kita lalui, PKP lah, zaman orang tidak ada duit, zaman kemarau, zaman yang tidak ada sumber rezeki terputus ketika itu dengan sebab kemarau. Jadi mereka nak bekerja pun tidak boleh, kan, nak menambahkan pendapatan tidak boleh. Jadi zaman ni zaman yang mengurangkan simpanan, kita kata mengurangkan simpanan, ya. Jadi kalau dah Nabi Yusuf ambil contohnya mereka bawa 10,000, adakah kedatangan kali kedua tu mereka dapat bawa balik 10,000? Tak boleh. Saya sudah cerita dengan detail dah sebelum ni. Jadi kebijaksanaan Yusuf AS, dia pulangkan balik duit tersebut, tidak ambil satu sen pun. Makna bagi percuma lah. Untuk apa? Untuk memudahkan abang-abang dia ini datang kali yang kedua dengan membawa Bunyamin. Jadi abang-abang Yusuf sebelum ni bila cerita kepada Nabi Yaqub AS, Nabi Yaqub tidak kenal Yusuf, tidak kenal keadaan menteri, tidak kenal kerajaan Mesir macam mana. Anggap seperti mana kerajaan biasa lah. Dan boleh jadi kita kata sebahagian daripada kerajaan itu zalim. Kan? Boleh jadi kezaliman tu maksudnya boleh berlaku pada sesebuah kerajaan ni, kezaliman maknanya penculikan kah kita kata, sebab zaman ni zaman kesusahan. Kalaulah kata kerajaan tu adalah kerajaan yang kita kata yang zalim, jadi Nabi Yaqub bimbanglah kalau sekiranya dibawa Bunyamin ini ke negeri ataupun negara yang mana pemerintahan dia tu adalah raja yang zalim, tentu sekali anak dia tidak akan selamat. Sesuatu perkara akan berlaku kepada Bunyamin, sedangkan dia sayang sungguh pada Bunyamin ketika ni. Jadi di sini bila Nabi Yusuf pulangkan kembali, ya, barang-barang dagangan tersebut, mana bagi percuma, ketika itu Nabi Yaqub fahamlah mana kerajaan yang boleh bagi sesuatu percuma dalam keadaan banyak ni. Kalau kata 10 guni kan, kalau kata seguni, 1 guni tu bagi percuma, yang lain tu bayar, tu kita kata mungkin kita kata biasa je. Ni 10 guni tu bagi percuma semua. Sempurna pula sukatan tersebut, bukan percuma separuh. Kalau dah sempurna sukatan. Kalau kata guni tu penuhlah gandum tersebut. Nabi Yusuf bagi percuma. Di sini di sini menampakkan ya'rifu, ya, supaya mereka dapat kenal kebaikan yang kita buat ni. Bila mereka buka gandum tu dan mereka dapati, ya, gandum itu diberi percuma, jadi mereka tahu ini adalah kerajaan yang baik. Kan, maksudnya pemerintah yang baik, menteri yang baik yang boleh bagi percuma ni. Bagi percuma kepada rakyat asing, bukan bagi percuma kepada rakyat sendiri. Kena setengah kerajaan kepada rakyat sendiri pun tak bagi percuma kan. Kan, kata rakyat sendiri, kata rakyat Mesir sendiri percuma. Sebab apa? Sebab rakyat Mesir hak menasabah lah. Ni rakyat Palestin ni. Kan, kerajaan Mesir bagi percuma kepada kita kata foreigner. Dia kata percuma, yang sebenarnya hak layak lebih aula untuk percuma adalah warga negara. Macam kita kalau kata kerajaan nak bagi percuma, kita sebagai warga negara lah yang lebih utamanya, takkan foreigner pula bagi percuma, betul tak? Dari sudut logik akal kita. Kalau sekiranya dia, maksudnya kerajaan ni boleh bagi percuma kepada warga asing, ya, jadi Nabi Yaqub ketika itu dapat faham lah, ini satu kerajaan mana seorang kita kata menteri ataupun kerajaan yang baik. Jadi kebaikan itu nampak melalui perbuatan ni, akhlak seperti ni.
Ya, walaupun Nabi Yaqub tidak bersama, tidak pergi, kita kata tidak pergi ke Mesir bersama dengan anak-anak ketika itu, tapi Nabi Yaqub dapat kenal, dapat tahu. Ini kebijaksanaan Nabi lah. Ni. Itu dia kata, qalu ya abana, mereka kata wahai ayah, apa lagi yang kita kendaki? Hazihi bid'atuna ruddat ilaina. Ini dia barang-barang yang kita bawa sebelum ni, kan, untuk ditukar dengan gandum, dipulangkan kepada kita semua ni. Maknanya menteri itu tidak ambil walaupun satu, kita kata walaupun satu sen pun tidak ambil. Nampaklah kebaikan yang dia. Manusia terselah kebaikan Yusuf AS itu. Tapi ketika ni mereka tidak kenal lah itu, masih tidak mengenali itu adalah Yusuf. Cuma kebaikan itu sudah mereka tahu dah. Maknanya ini menteri yang baik. Jadi dengan hazihi bid'atuna, ini barang-barang pertukaran yang kita bawa ni dipulangkan kembali kepada kita semua ni. Makna menteri itu bagi percuma gandum semua kepada kita ni. Wa namiru ahlana, maka dapatlah kita menyediakan bekalan untuk ahli keluarga kita. Makna menambahkan, maksud wa namiru ahlana, maksudnya kami sediakan. Dapatlah kita menyediakan bekalan untuk ahli keluarga kita ni dari sudut gandum tersebut. Wa nahfazu akhana, ini nisbah kepada mereka kata ni wa namiru ahlana wa nahfazu akhana wa nazdadu kayla ba'ini, mana nisbah perkara yang akan datang ni, yang mereka dapat buat akan datang ni, bukan perkara yang sedang berlaku ni. Tidak, yang sedang berlaku tu memanglah gandum tu mereka guna untuk mereka, kegunaan mereka, keperluan mereka. Maksudnya untuk akan datang ni bolehlah barang-barang yang diberikan, maksudnya barang-barang yang telah dipulangkan kepada kita ni, maka kita boleh guna untuk bekalan untuk pergi ke sana. Sebab dalam perjalanan kita faham tuan, dalam sesuatu perjalanan musafir, tak kira sama ada musafir kerja ke, dia musafir makan angin ke, musafir buat ibadat ke, tak kira sama je. Dia dalam musafir ni kita perlu kepada bekalan. Mana ada orang yang bermusafir tanpa bekalan? Bekalan cuma zaman kita sekarang ni bila kita sebut bekalan makna duit lah. Duit Duit tu sebagai bekalan utama kita. Manakala kita bawa duit, kan, kita dapat sempurnakan bekalan kita. Jadi duit tu kena ada banyak bekalan tu. Baru kita boleh bermusafir. Kalau tidak, tak boleh musafir kita. Jadi untuk kedatangan kali yang kedua ni, wa namiru ahlan, bolehlah kita menyediakan bekalan untuk ahli keluarga kita untuk pergi ke sana. Kemudian wa nahfazu akhana, dan bolehlah kami ini jaga saudara kami Bunyamin ni. Sebab apa? Sebab bekalan ada. Kita kata duit ada, dengan sebab duit ada, kita boleh jagalah. Boleh jaga dengan baik. Kalau duit tidak ada, mereka nak pergi ke Mesir dalam keadaan duit tidak ada, agak-agak boleh jaga ke? Tidak akan boleh jaga. Ini kita bagi dari sudut asbab. Asbab penjagaan tu kan, mana duit ke, itu adalah asbab-asbab untuk menjaga, memelihara diri kita. Ni kita beli memelihara daripada apa? Memelihara daripada lapar lah. Memelihara diri kita daripada lapar dan juga dahaga. Apabila kita ada duit, kalau kita lapar, kita beli makanan. Jadi jaga. Wa nahfazu akhana, dan bolehlah kami ni menjaga saudara kami Bunyamin untuk akan datang ni. Kalau kami pergi ke Mesir bawa Bunyamin, kami boleh jaga Bunyamin sebab bekalan ada, duit ada, kita kata. Kemudian wa nazdadu kaila ba'ir, dan kita dapat menambahkan lagi, kan, kita dapat tambahkan lagi kan, gandum dengan muatan seekor unta. Sebab tu saya sudah cerita dah sebelum ni. Berdasarkan ayat ni, makna mereka pergi ke Mesir ketika itu, maknanya seorang seekor unta. Kan, makna kalau 10 orang, sebenarnya kita tidak tahu dah, boleh jadi seekor unta tu 2 orang. Boleh berlaku juga kan. Macam kita naik motor, tak semestinya kita naik motor seorang. Boleh jadi kita naik motor tu 2 orang. 3 orang tu tu berani langgar undang-undang, boleh lah naik 3 orang kan. Biasanya kita kata sama ada seorang atau 2. Kalau unta pun seorang atau 2. Dan mereka tidak akan bawa, contohnya seekor unta tu 3 orang, lepas tu 3 orang bekalan letak di mana? Kan, takkan kata seekor unta 3 orang naik, lepas tu nak bawa balik gandum tu nak letak di mana? Atas kepala unta. Tak pernah sabar. Dia mesti, dia kata secara logiknya,
secara logik lah kita kata, ya, kemungkinan mereka pergi tu seorang seekor unta. Kan? Maknanya dengan unta tu mereka naik, dengan unta tu juga mereka akan letak bekalan gandum yang mereka ambil tersebut. Sebab tu di sini mereka kata wa nazdadu kaila ba'id, dan kita dapat menambahkan lagi sukatan gandum dengan muatan seekor unta. Kenapa? Sebab bertambah orang ni. Sebab Nabi Yusuf AS sebelum ni dia bagi gandum dengan jumlah orang tersebut. Kan? Kata-kata seorang seguni. Kalau ke 10 orang 10 guni. Kalau sebelah orang, mana sebelah guni? Kan, sebelah orang sebelah guni. Sebab mereka kata bila kami datang sebelah orang ni, maka kita akan dapat sebelah guni gandum. Guni besar lah maknanya. Kalau kita perhati dalam ayat 59 sebelum ni, ayat 59 muka surat sebelah tu. Walamma jahazahum bijahazihim qala tuni bi akhil lakum min abikum ala tarawna anni ufil kaila wa ana khairul munzilin. Tengok itu perkataan dia, perkataan Yusuf. Apabila Nabi Yusuf menyediakan gandum untuk mereka semua ni, Yusuf AS kata pada mereka, ituni bi akhil lakum min abikum, akan datang ni kamu bawa datang Bunyamin, adik kamu Bunyamin ni bawa datang kepada aku. Kan dia kata ala tarawna anni, tidakkah kamu tengok bahawa aku ni ufil kail, menyempurnakan sukatan gandum untuk kamu. Saya sudah terangkan ayat sebelum ni. Ufil makna dia sempurnakan. Kalau guni gandum tu makna sampai penuh lah. Tidakkah aku telah sempurnakan sukatan gandum untuk kamu ini, dan tidakkah aku ini melayani kamu dengan baik. Mana sebaik-baik orang yang melayani kamu, mana mereka, dia lah yang baik. Kenapa ni? Kan? Kenapa Yusuf buat seperti ni? Sebab kalaulah contohnya Nabi Yusuf ketika ni dia bagi 1/4 gandum, konon-konon kira-kiranya bagi kurang tu. Kenapa bagi kurang? Sebab tak cukup. Boleh jadi mereka terfikir kedatangan kali pertama ni pun banyak ni dah dapat. Kan? Kedatangan kali pertama ni dapat suku dah, kita kata. Takkanlah kedatangan kali kedua ni akan dapat lebih banyak. Tak pernah sabar. Jadi Nabi Yusuf AS ketika ini dari sudut politik, kebijaksanaan dia ni dalam nak mempengaruhi manusia, abang-abang dia untuk bawa Bunyamin ni, maka dia sempurnakan. Bila dia sempurnakan, ini menambahkan keyakinan bahawasanya memang Yusuf itu dapat menyempurnakan sukatan gandum. Maksudnya kalau mereka datang 10 orang ni, kan, menteri mana Yusuf tu bagi gandum sempurna. Kalau datang sebelah orang pun dia boleh bagi sempurna. Kan? Kenapa? Sebab 10 orang boleh bagi, sebelah orang boleh bagi. Kalaulah kedatangan pertama pun Yusuf bagi separuh, kedatangan kali kedua ni mereka akan jadi ragu-ragu. Betul tak akan sempurnakan gandum ni? Kalau dapat suku, baik tak payah datang. Tak padan dengan lelah, kita kata. Kan? Tak padan dengan lelah. Jadi nak datang ni, dia macam kita berniaga lah tuan. Kita berniaga. Orang berniaga, konsep dia nak untung besar, bukan untung kecil-kecil. Biar padan dengan lelah dia, kita katakan. Untuk besar tu besar, ni perlu fleksibel lah. Kita tak boleh nak menentukan besar tu berapa bagi setiap individu, kan. Mana dia nak keuntungan tu biar boleh cover modal dia, penat dia, letih dia. Kan. Contoh kalau kita kata tu, dia berniaga, kan. Modal 100. Kata modal 100. Dengan modal 100 ni penat dia, kita kata gini, kan. Tiba-tiba dapat pulangan, kita kata RM102. Jadi untuk RM2. Agak-agak padan ke tak? Tak padan. Kan? Dia sekurang-kurangnya biar untung RM50 kalau kita kata. Kan? Kalau untung double tu lagilah. Suka kan? Lebih. Maknanya begitu kaedah dia. Kalau lah kedatangan kali pertama mereka pergi ni, dapat separuh, dapat suku. Kan? Kalau nak bawa Bunyamin pula, dapat suku. Baik tak payah bawa. Sebab apa? Sebab nak dalam perjalanan tu pun duit habis banyak dah. Kan, kalau dapat 1 guni sempurna, barulah kita kata munasabah, ya kan? Munasabah. Itu kebijaksanaan Yusuf AS. Jadi tak apa, kita sambung ni. Sebab tu dia kata, dan kita dapat menambahkan lagi sukatan gandum ni dengan jumlah kedatangan kita sebelah orang. Sebelum ni 10 orang dapat 10 guni. Kan? Contoh, ni sebelah orang dapat 11 guni. Zalika kailun yasir. Ya demikian,
sukatan, nak menambahkan sukatan itu yasir, mudah bagi menteri untuk berbuat sedemikian. Kailun yasir mana satu sukatan yang mudah untuk disempurnakan. Mereka kata seperti ini, kenapa? Sebab mereka dalam kedatangan pertama tu memang mudah, mereka dapat penuh ganda tersebut dengan mudah. Tidak kata soal jawab kena buat tu, kena buat ni apa semua baru boleh menteri tu bagi ganda. Tidak. Dia tanyalah sepatah dua tu kan, interview. Lepas tu bagi terus. Maknanya mudah. Mudah urusan dia nak dapatkan ganda tu mudah. Jadi apa yang disebut oleh abang-abang Yusuf kepada ayah mereka ketika ini adalah berdasarkan pengalaman mereka bersama dengan menteri sebelum ni. Memang dia dapati urusan dia mudah. Kan? Kalau kita berarti ayat sebenarnya, tidakkah kamu tengok aku ni menyempurnakan sukatan ganda untuk kamu? Kan? Kamu boleh tengok sendiri bagaimana aku berikan ganda kepada kamu ni, penuh guni. Kan? Penuh guni ni. Boleh jadi dengan nilai barang tu kira-kiranya setengah guni ya. Tapi tak, Nabi Yusuf bagi semua. Dan Nabi Yusuf layan dengan baik. Tidak kata marah ke, tidak kata ni, tidak. Dia layan dengan baik. Jadi mereka pun gembira berurusan dengan menteri ketika itu, dan mudah dapat urusan. Macam kita kata, tanya sikit sebanyak, dia bagi. Lulu interview contoh, dapat kita kata. Mana mudah. Kan? Memudahkan urusan. Ini menambahkan kesukaan. Ya. Seseorang ni, ini nak bagi tahu sifat yang baik. Kita pun dalam urusan kita ni kan, kita mempermudahkan. Ini di antara salah satu panduan agama. Panduan dalam agama ni tuan-tuan sekalian, Nabi SAW sebut dalam hadis, mana permudahkan. Yassiru wala tu'assiru, kata Nabi SAW. Permudahkanlah, jangan memayahkan. Jangan memayahkan, permudahkan. Kita permudahkan urusan orang dalam agama ni. Kan? Dalam urusan, tak kira dalam urusan agama ke urusan apa semua, permudahkan. Selagi mana kita boleh permudahkan, kita permudahkan. Jangan memayahkan, jangan. Kan? Sebab apabila kita mempermudahkan urusan seorang, Allah akan permudahkan urusan kita. Tidakkah kita sentiasa berdoa pada Allah supaya Allah permudahkan urusan kita, Allah permudahkan urusan kita. Jadi cara kita nak urusan kita mudah, kita mempermudahkan urusan orang lain, Allah akan permudahkan urusan kita. Itu kaedah dia. Kalau kita memayahkan orang, kita akan dapati urusan kita kebuat jadi payah. Tak apa dah. Jadi mudah bagi mereka ini, maknanya untuk menambahkan, untuk menyempurnakan sukatan dan menambahkan sukatan ganda tu, mana mudah untuk disempurnakan oleh menteri itu. Buktinya tengoklah, dia bagi ni, dia bagi percuma ni. Dia bagi percuma dengan mudah. Akan datang ni pun mudah jugalah. Tapi syarat dia Bunyamin itulah. Syarat dia Bunyamin. Kalau Bunyamin tidak datang, memang tidak akan dapat. Jadi mereka perjelaskan kepada Nabi Yaqub tentang Bunyamin, kan, berhujah atau berdalilkan ni peristiwa ayat 65 ni. Maksudnya mereka pujuk ayah mereka. Sekadar pujuk tu, kita sudah sebut dah, ayah mereka tidak percaya. Tapi bila tengok keadaan ni berlaku, di situ menimbulkan, menambahkan kepercayaan Nabi Yaqub alaihissalam. Bila Nabi Yaqub tengok betul apa yang disebut oleh anak-anak dia ketika tu kan, mana menteri tu menteri yang baik, kita kata menteri yang tidak zalim. Bukti dia baik sebab dia bagi percuma gandum kepada kita. Jadi tak perlu bimbang lah. Dan dia pun layan kita dengan baik. Dia layan kita dengan baik. Jadi kalau ayah benarkan untuk kita buat Bunyamin pun, makna tidak akan berlaku kezaliman ni terhadap Bunyamin ni. Kerajaan tidak akan khianat lah, tidak akan melakukan pengkhianatan kepada foreigner ni, kita kata, kepada kami ni, kepada kita semua, tidak. Jadi ketika tu timbul dah sedikit keyakinan dalam hati Nabi Yaqub AS untuk melepaskan Bunyamin. Cuma tuan-tuan nak kata yakin sepenuhnya tu tidak juga Nabi Yaqub ni, walaupun berlaku peristiwa seperti ni. Sebab apa? Sebab kita kena ingat Nabi Yaqub ni walaupun dia nabi, tapi dia makhluk. Kan? Manusia, tapi dia manusia. Betul dia nabi, tapi dia manusia. Bila manusia, dia tidak akan ada sifat sempurna. Itu perkara yang perlu kita faham. Selalu saya ingatkan, saya sebut dalam kuliah kita, nabi-nabi ni,
Dari sudut kedudukan, memang Nabi-Nabi ni lebih paling tinggilah kedudukan dia berbanding seluruh manusia. Kan? Tapi dia tetap makhluk Allah yang bersifat kekurangan. Mana ada pada Nabi-Nabi itu sifat kekurangan. Zat yang tidak ada sifat kekurangan hanya Allah sahaja. Sebab tu bila kita belajar akidah tu, Allah bersifat sempurna, maha suci Allah daripada segala sifat kekurangan. Adapun Nabi-Nabi dia akan ada sifat kekurangan. Maksudnya dalam peristiwa ni, betul sedikit keyakinan tu sudah timbul dah dalam hati Nabi Yaqub. Timbul dah keyakinan sikit berdasarkan peristiwa yang berlaku. Tetapi adakah Nabi Yaqub ni yakin sepenuhnya kan terhadap apa yang disebut oleh anak-anak dia? Tidak juga. Oleh kerana berada dalam keadaan yakin tu ada, tetapi ragu-ragu pun ada juga. Dari sudut, bukan dari sudut akidah tauhid ni tidak, tapi dari sudut peristiwa ni terhadap anak dia ni, maka dia minta kepada anak dia ni supaya bersumpah. Maksudnya gini, dia bila dia tengok peristiwa berlaku, maka dia maksudnya dia setujulah kira-kira untuk lepaskan Bunyamin. Sebelum tu dia tidak setuju. Walaupun anak-anak dia 10 orang tu telah pujuk dia untuk lepaskan Bunyamin, dia tidak bagi. Tapi bila berlaku peristiwa ni, kira hati dia tu sudah terbuka sikit, maka dia setuju untuk lepaskan Bunyamin. Kan dia setuju. Tetapi dia tidak lepaskan Bunyamin seperti mana dia pernah lepaskan Yusuf AS sebelum ni. Tidak. Sebab sebelum ni, oleh kerana dia percaya kepada anak dia, dia pun lepaskan begitu saja. Kan mengakibatkan Nabi Yaqub kehilangan Yusuf. Jadi mengambil kira pengalaman sebelum ni, walaupun sedikit keyakinan itu, kepercayaan itu sudah timbul dalam hati dia, dia minta anak dia itu bersumpah. Maksudnya dia lepaskan Bunyamin juga, tapi minta anak dia bersumpah atas nama Allah Subhanahu Wa Taala untuk jaga Bunyamin. Di sini Allah Subhanahu Wa Taala cerita, qala, kata Yaqub alaihissalam, lan ursilahu ma'akum hatta tu'tuni mawsiqan min Allah. Tengok dia kata, aku tidak akan lepaskan Bunyamin. Kan? Sehingga aku tidak akan lepas ni bermaksud, dari sudut lafaz saja aku tidak akan lepaskan. Sebenarnya dia akan lepaskan Bunyamin. Sebab kalau betul-betul dia tidak akan lepaskan Bunyamin, dia tidak akan kata seperti ini. Maksudnya dia sudah ada keinginan nak melepaskan Bunyamin. Sebab dia tahu kalau dia tak bagi Bunyamin, kan, kalau sekiranya apa yang disebut oleh anak-anak dia ni, 10 orang anak dia tu betul ni, mana kalau tak bawa Bunyamin tidak ada bekalan gandum. Kalau tak bawa Bunyamin tidak ada bekalan gandum. Kalau betul, memang betul pun. Kalau lah betul berlaku, maka sia-sia dah. Kalau anak dia 10 orang pergi untuk kedatangan kedua tak ada gandum, balik sia-sia. Itu maknanya memenatkan, merugikan. Mana urusan yang sia-sia lah. Urusan yang sia-sia, urusan yang memenatkan diri tapi tidak ada hasil. Jadi ketika tu Nabi Yaqub percaya dah, macam-macam mana sekalipun kena lepaskan juga Bunyamin. Kalau betul apa yang disebut oleh anak dia ni, makna Bunyamin tu kena lepaskan. Tak boleh tahan Bunyamin ni, kena lepaskan. Kalau tidak memang tak dapat gandum lah. Jadi Nabi Yaqub AS tu kira-kiranya percaya dah, makna Bunyamin ni kena lepaskan jugalah. Cuma lepaskan ni dalam keadaan bersumpah. Kalau kita baca di sini, maksudnya mereka minta supaya anak mereka ni bersumpah. Lan ursilahu ma'akum hatta tu'tuni mawsiqan min Allah. Aku tidak akan melepaskan Bunyamin ni bersama dengan kamu sehingga kamu semua ni mengambil perjanjian atas nama Allah Subhanahu Wa Taala. Berjanji atas nama Allah Subhanahu Wa Taala. Berjanji apa dia? La ta'tunnani bihi, bahawa kamu ni akan bawa balik Bunyamin. Tu gitu dah. Maknanya aku akan lepaskan Bunyamin, tapi kalau bahasa kita dah, kita kata aku akan lepaskan Bunyamin, tapi syaratnya kamu bersumpah atas nama Allah bahawa kamu akan pulangkan Bunyamin. Makna kamu bila bersumpah ni, dia bersumpah, satu bersumpah, yang kedua bersumpah atas nama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau bersumpah atas nama Allah, mereka faham. Sebab mereka ni anak Nabi. Perkara-perkara basic seperti itu mereka akan faham lah. Jadi kalau bersumpah atas nama Allah Subhanahu Wa Taala, maka sumpahan itu ada sumpahan yang kuat.
Mana tidak boleh ingkar. Kan tidak boleh ingkar dengan mudah. Kalau ingkar sumpah di atas nama Allah Subhanahu wa taala, maka akan terima musibah, akan terima azab, kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa taala, laknat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ni sebab tu bersumpah ni tu kan, kita bersumpah sumpah biasa tu pun sebenarnya kuat dah. Sebab tu dalam urusan-urusan biasa kita tak boleh sumpah. Kan, tak boleh bersumpah. Dia atas urusan-urusan penting saja sumpah ni. Atas urusan penting saja. Sebab sumpah ni tu kan, dia menguatkan sesuatu perkara itu, perjanjian kita kata, sesuatu perkataan, sesuatu hujah dengan kita ikat nama Allah Subhanahu wa taala. Atau bahaya. Batu orang yang bersumpah, dia kena betul-betul pegang dengan sumpah dia. Kalau kita tengok dari sudut li'an kan, isteri berzina tu, mengaku demi tu kata laknat Allah atas 4 kali dia bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia bohong, laknat Allah Taala ajar dekat. Sumpah li'an dia panggil. Maknanya sebut nama Allah tu kuat tu. Jangan main-main. Jangan apa panggil? Mendustakan main-main lah. Kalau kita bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, mana kena jaga percakapan yang kita sebut selepas sumpahan tersebut. Jadi ini perkara yang difahami oleh anak-anak Nabi Yaqub AS. Sebab itulah Nabi Yaqub minta supaya mereka bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Dulu tidak seperti ini. Di waktu Nabi Yaqub melepaskan Yusuf, Nabi Yaqub tidak minta mereka bersumpah. Kira-kira lepas begitu je. Mengambil kira pengalaman sebelum ni lah, Nabi Yaqub AS minta mereka tu bersumpah. Barulah mereka akan lepaskan. Barulah Yaqub melepaskan Bunyamin untuk bersama dengan mereka. Bersumpah apa dia? La ta'tunnani bihi, bahawa kamu akan membawa balik Bunyamin ni. Makna bersumpah tu, maksudnya bila mereka bersumpah atas nama Allah untuk bawa balik Bunyamin, mana mereka tidak akan boleh buat lagi khianat kepada Bunyamin sebagaimana mereka pernah buat khianat kepada Yusuf sebelum ni. Dulu mereka buat khianat pada Yusuf, letak Yusuf dalam telaga, kan, pisahkan Yusuf daripada keluarga tersebut. Ini perkhianatan yang mereka lakukan sebelum ni. Jadi kalaulah mereka bersumpah atas nama Allah, mereka tidak akan boleh buat dah. Kalau mereka buat juga, mana mereka telah langgar sumpah, laknat Allah akan kena pada mereka. Jadi ini maksudnya mereka berjanji dengan ayah mereka atas nama Allah untuk jaga sungguh-sungguh Bunyamin. Jaga Bunyamin sungguh-sungguh dalam perjalanan dan usaha untuk bawa balik Bunyamin kepada keluarga. Di sini nak menunjukkan betapa kasih dan sayangnya Nabi Yaqub pada Bunyamin. Kan, sebab Bunyamin itu menggantikan tempat Yusuf. Kan, maksudnya kasih sayang yang sepatutnya dicurahkan kepada Yusuf, jadi dicurahkan kepada Bunyamin ketika itu. Jadi Nabi Yaqub AS usaha ini perkara penting yang perlu kita faham. Ini usaha Nabi Yaqub, menunjukkan kepada kita terusnya, walaupun kita kata Nabi sekalipun, kita kata Nabi, dia akan datang ni. Hari ni tak sempat lah. Akan datang ni terusnya kita akan baca ayat 67 kan, 67, 68 ni. Dia ayat 66, 67, 68. 3 ayat ni. 3 ayat dalam surah Yusuf yang kita baca ni, kan? Ini penjelasan tentang takdir dengan sempurna. Nanti saya akan penjelaskan 3 ayat. Maksudnya kalau kita faham 3 ayat ni betul-betul, kita akan faham takdir Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan takdir ni, dia akan ada beberapa perkara berkaitan dengan takdir ni. Usaha dan tawakal. Usaha tawakal ni, ini berkait dengan takdir. Nanti saya akan penjelaskan dengan lebih detail lah. Jadi di sini nak bagi tahu kepada kita tu, ini sebagai usaha Nabi Yaqub untuk jaga Bunyamin. Sebab Nabi Yaqub tu dia tidak dapat pergi sekali. Kalau dia muda, dia ada kekuatan, mungkin dia pergi sekali bersama dengan anak-anak dia untuk bawa Bunyamin. Tapi dia sendiri tidak mampu. Dalam keadaan dia tidak mampu pun, dia masih berusaha lagi. Usaha dia macam mana? Nak jaga Bunyamin. Dia bersumpah. Dia minta supaya anak dia bersumpah.
Dan akan datang ni kita akan baca lagi usaha Nabi Yaqub. Kan. Kemudian dia sebut juga betul. Maksudnya kamu berjanji aku tidak akan lepaskan kamu kecuali kamu berjanji dengan aku atas nama Allah untuk bawa balik Bunyamin, untuk jaga Bunyamin, bawa balik Bunyamin, baru akan aku lepaskan kamu. Illa an yuhata bikum, kecuali datang takdir Allah meliputi kamu. Itu lain cerita. Maksud kalau lah Allah Taala takdirkan juga musibah tu terkena, itu cerita lain. Kan. Nanti saya akan cerita dengan detail lah akan datang ni, tuan-tuan. Tengok dia kait pula. Maksudnya dari sudut usaha memang kamu kena jagalah Bunyamin. Tapi maksudnya gini, kalau maksudnya kamu kena berusaha, kamu kena bersumpah atas nama Allah untuk jaga Bunyamin. Maksudnya kamu kena usaha untuk jaga Bunyamin. Tapi kalau Allah Taala takdirkan musibah tu terkena juga pada kamu, tu atas kuasa Allah, kudrat Allah, kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, kita tak nak buat apa. Tu kena faham. Bukan bermaksud apabila kita usaha jaga maka dia akan terjaga, tak. Maksudnya itu bukan pilihan kita. Pilihan kita untuk kita jaga. Macam sebelum ni kan, Nabi Yaqub dia tidak datangkan cara seperti ni, dia lepaskan begitu je. Jadi mereka buat pilihan untuk buang Yusuf dalam telaga. Kira-kiranya apabila mereka bersumpah dengan nama Allah, mereka tidak akan boleh buat seperti mana mereka buat pada Yusuf. Mereka perlu jaga Bunyamin. Tetapi usaha kita menjaga sesuatu ini tidak memberi kesan kepada kita. Kalau sekiranya Allah Ta'ala takdirkan kita ni, tuan-tuan, musibah terkena, kita jaga macam mana pun kena juga. Gitu maknanya. Lepas tu, illa an yuhata bikum, kecuali kan musibah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kecuali Allah Ta'ala takdirkan musibah kena kepada kamu. Maksudnya tu cerita lain. Kan, cerita lain. Macam kita tu, contoh kan, kita naik kenderaan. Kan, contoh kita jaga anak kita kan. Kita jaga anak kita sungguh-sungguh apa semua, supaya anak kita tidak terkena musibah. Tapi dalam keadaan kita jaga tu, adakah penjagaan kita terhadap anak tu menjadikan anak kita selamat? Tidak. Kalau Allah Ta'ala nak kenakan musibah kepada anak kita, kena juga, walaupun kita jaga sekalipun. Tapi kita jagalah. Tapi bukan kita kata sengaja nak kena musibah. Tidak, kita jaga. Itu makna dia. Ini akidah ni. Ini berkaitan dengan akidah. Tapi kena jaga. Jadi jaga tu usaha kita. Cuma Allah Ta'ala nak ajar pada kita, usaha kita tu tidak memberi kesan kepada kita. Kan, dia berkaitan dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Mana kalau sekiranya Allah Ta'ala takdirkan kepada kita terkena musibah, usaha kita jaga macam mana pun, kita tetap akan kena musibah. Macam contoh kita kata kita nak, macam contoh kan, saya setiap kali nak naik motor kan, nak pergi kuliah ke mana, kita akan usaha cek ni apa semua, pakai helmet, pakai tu semua. Itu usaha kita untuk kita selamatkan diri kita. Kan, macam tu lah dalam perjalanan, contoh kan nak pergi ke mana-mana tempat, kita akan cek tayar kereta, kita akan cek minyak enjin, cek ni, macam-macam kita cek, buat pergi pusat servis. Untuk apa kita cek tu? Untuk usaha kita, untuk kita selamatkan diri kita. Tapi kalau Allah Ta'ala takdirkan musibah kena tak pada kita? Kena juga. Itu maknanya illa an yuhata bikum, kecuali Allah menentukan musibah itu terkena kepada kamu, kamu tidak akan boleh buat apa. Falamma atauhu mawsiqahum, apabila mereka memberikan kepada ayah mereka itu perjanjian atas nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala tersebut, qala Allah, kata Nabi Yaqub AS, Allahu ala ma naqulu wakil. Allah Subhanahu Wa Ta'ala di atas apa yang kita kata ni, Nabi Yaqub kata padanya, di atas apa yang kita kata ni, perkataan yang kita kata ini, mana aku dan kamu ni kan, maksudnya aku minta kamu bersumpah. Aku minta kamu bersumpah atas nama Allah. Itu perkataan yang aku minta. Dan kamu bersumpah atas nama Allah, itu perkataan kamu. Di atas perkataan yang kita ucap ni, Allah menjadi wakil sini mana, penjaga. Mana kamu kena ingat, bila kamu betul kamu dah kamu dah ambil perjanjian. Kan, bila kamu bawa Bunyamin pergi ke Mesir, aku tak tahu dah apa cerita. Aku tak tahu dah. Aku bukan boleh pantau kamu sampai kamu pergi ke Mesir, tak ada. Jadi ingat, Allah Subhanahu Wa Ta'ala penjaga terhadap lafaz yang kita sebut ni. Kan, maknanya Allah jaga ni. Sumpah yang kamu lakukan ni, mana Allah Maha menjaga, mana Allah Maha mengetahui. Mana kamu jangan khianat terhadap sumpah tu. Sebab apa? Sebab Allah Maha mengetahui dan Dia Maha menjaga. Aku tidak boleh jaga dah perjanjian ni.
Kan? Bila kamu pergi ke Mesir, aku tak nak jaga dah. Tapi Allah Maha berkuasa untuk menjaga perjanjian. Maknanya kamu tidak boleh ikat walaupun aku tidak nampak kamu bersama dengan Bunyamin selepas ni. Itu mana usaha Nabi Yaqub alaihissalam. Nanti akan datang ni kita akan baca dengan lebih detail ni tentang perkara ni, perkara takdir. Maksudnya kalau kita faham 3 ayat daripada surah Yusuf ni, kan, rukun iman takdir tu sempurna dah, kita faham. Sebab dia merangkumi usaha, ikhtiar, doa, tawakal, takdir Allah Subhanahu wa taala. Ni. Dan perkara ni kalau tidak faham, dia akan jadi fahaman qadariyah, fahaman jabariyah. Ni fahaman yang timbul dengan sebab tidak faham tentang perkara takdir. Secara detail kita akan huraikan datang insya-Allah. Jadi untuk hari ini kita berhenti setakat inilah tuan-tuan sekalian. Kita berhenti ayat 66 surah Yusuf, dan insya-Allah kita akan sambung dalam kuliah akan datang. Sekian saja untuk petang ni. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, segala kelemahan kekurangan daripada diri saya sendiri, mohon ampun kepada Allah, minta maaf dari tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita berjumpa lagi insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.